Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Jadi pada kali ini kita akan discuss tentang kenaikan OPR yang terbaru pada awal bulan Mei hari itu yang mula menyebabkan kritikan-kritikan pedas terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kritikan-kritikan yang khusus kepada BNM, Bank Negara Malaysia, kerana dilihat menaikkan kadar faedah daripada 2.75% kepada 3%, iaitu kenaikan ini adalah dianggap surprise ataupun dianggap kejutan oleh kebanyakan pihak kerana dalam masa yang sama tekanan inflation dilihat telah menurun. Jadi apakah kewajarannya BNM Bank Negara terus menaikkan kadar faedah pada kali ini? Jadi dalam video pada kali ini kita akan melihat lebih detail sikit tentang perkara ini. So kawan-kawan jangan ke mana-mana, stay tune. Jadi again pada awal bulan pada awal bulan Mei hari itu, BNM menaikkan 25 mata asas kadar pinjaman daripada 2.75% kepada 3%, iaitu kenaikan kembali kepada era pre-pandemic pada tahun 2020. Jadi sehubungan dengan itu terdapat pelbagai komen, terdapat pelbagai kritikan terhadap kerajaan dan bank negara kerana menaikkan kadar faedah again pada waktu tekanan inflation yang dilihat telah pun menurun. Jadi kenaikan dalam kadar faedah ini semestinya memberi tekanan kepada rakyat, terutamanya terhadap peminjam-peminjam yang mempunyai jenis pinjaman yang fluctuate, yang berubah-ubah kadar faedah. Walau bagaimanapun, bagi peminjam-peminjam yang mempunyai pinjaman yang fix, maka kadar bayaran mereka adalah tidak berubah, iaitu pada waktu kadar faedah naik, bayaran mereka macam tu, dan waktu kadar faedah menurun pun bayaran mereka tetap kekal sebagaimana waktu perjanjian pinjaman itu dimeterai. Pada pandangan saya, kebanyakan daripada pinjaman yang dilakukan oleh isi rumah di Malaysia ini kebanyakannya adalah jenis pinjaman yang fluctuate. Jadi semestinya peminjam-peminjam untuk housing loan, untuk credit card, untuk car loan, untuk personal loan dan pelbagai lagi semestinya merasai keperitan apabila berlakunya peningkatan dalam kadar faedah. Jadi inilah yang menyebabkan kebanyakan daripada pengguna memberikan kritikan terhadap kerajaan dan terhadap bank negara kerana kenaikan kadar faedah ini dilihat menekan para peminjam dan seterusnya pembayaran yang lebih banyak terhadap pihak bank akan menyebabkan pihak bank seterusnya mempunyai keuntungan yang lebih besar akibat daripada kenaikan kadar faedah ini. Jadi seterusnya kita akan melihat beberapa persoalan. Yang pertamanya, apakah kenaikan kadar faedah yang diumumkan oleh bank negara ini dipengaruhi oleh kerajaan, dipengaruhi oleh Kementerian Kewangan ataupun Perdana Menteri Malaysia sendiri. Jadi secara asasnya Central Bank ataupun bank negara dalam kes kita ini adalah independent. Bermaksud apa-apa keputusan yang dibuat oleh bank negara berkenaan dengan dasar monetary ataupun monetary policy adalah seharusnya tidak dipengaruhi oleh mana-mana kerajaan yang memerintah. Sebaliknya Central Bank ataupun bank negara harus memainkan peranan untuk dua tujuan saja, untuk dua mandat saja. Yang pertamanya ialah price stability ataupun mengawal inflation, dan yang keduanya ialah full employment, iaitu guna tenaga yang penuh di dalam ekonomi. Jadi ini adalah dua mandat yang seharusnya dilakukan oleh bank negara tanpa campur tangan daripada mana-mana kerajaan yang memerintah. Dan seterusnya, PMX juga telah memberikan komen bahawa kerajaan tidak campur tangan dalam urusan bank negara dalam menentukan kadar faedah untuk negara kita. Jadi yang pertamanya, pada pandangan saya, keputusan BNM untuk menaikkan kadar faedah daripada 2.75% kepada 3%, pada pandangan saya ini tidak mempunyai sebarang elemen campur tangan daripada kerajaan. Yang pertamanya, langkah menaikkan kadar faedah bukanlah langkah yang popular, bukanlah langkah yang populis yang boleh menyebabkan kerajaan ataupun Perdana Menteri mendapat kritikan daripada kenaikan itu. Dan saya percaya kerajaan ataupun PMX tidak akan melakukan langkah yang tidak popular yang boleh merugikan
populariti sesuatu kerajaan yang memerintah. Kerana kebiasaannya jika berlaku pun campur tangan daripada pihak kerajaan, ia adalah untuk menurunkan kadar faedah. Jarang-jarang kerajaan campur tangan untuk menaikkan kadar faedah. Itu yang pertama. Seterusnya, kalau kita melihat kepada Turkiye, yang mana Presiden Erdogan dilihat kerap campur tangan dalam urusan central bank, especially-nya Erdogan mempunyai kecenderungan untuk menurunkan kadar faedah, walaupun ditentang oleh Central Bank Turkiye sendiri, yang mana beberapa kali Erdogan dilihat menukar governor Central Bank Turki kepada Governor Central Bank yang lebih sealiran dengan pandangan Erdogan. Dan seterusnya, apakah yang terjadi dengan ekonomi Turki? Turki mengalami kadar inflasi antara yang tertinggi di dunia sehingga pernah mencapai paras 85% pada bulan Oktober 2022, walaupun pada masa ini dilihat telah pun membuat sedikit penurunan. Jadi again, ini menunjukkan bahawa kalau berlaku pun campur tangan daripada pihak kerajaan, kebiasaannya campur tangan yang berlaku adalah untuk menurunkan kadar faedah dan bukannya untuk menaikkan kadar faedah, seperti apa yang kita dapat lihat bahawa Central Bank, Bank Negara Malaysia menaikkan kadar faedah pada awal bulan Mei hari itu. Jadi pada pandangan saya adalah agak kurang munasabah, adalah kurang rasional untuk kerajaan ataupun Perdana Menteri campur tangan dalam menaikkan kadar faedah yang berlaku baru-baru ini. Jadi persoalannya, kenapakah BNM menaikkan kadar faedah pada bulan Mei ini, walaupun kita boleh lihat dengan jelas bahawa tekanan inflasi di Malaysia telah pun menurun daripada ketinggian 4.7% pada bulan Ogos 2022, pada masa ini berada di paras 3.4%. Jadi ini menunjukkan tren penurunan dalam inflasi sedang pun berlaku dan BNM seharusnya memberi masa supaya inflation ini boleh turun secara naturalnya. Kerana again, kita tahu bahawa kenaikan dalam kadar faedah itu akan memberi kesan terhadap penurunan dalam inflation, tetapi bukan serta-merta ia adalah lagging, iaitu hanya memberi kesan iaitu 6 bulan ataupun setahun selepas berlaku dalam peningkatan kadar faedah. Jadi BNM seharusnya memberikan masa supaya inflation dapat turun ke paras 2% seperti apa yang diharapkan oleh BNM sendiri. Jadi pada pandangan saya, sebab utama BNM menaikkan kadar faedah sekali lagi pada bulan Mei ini adalah kerana US Federal Reserve masih lagi berterusan menaikkan kadar faedah sehingga kepada 5.25%. Yang mana Federal Reserve US telah pun membuat 10 kali kenaikan dalam masa setahun lebih ini, iaitu daripada paras 0.25% kepada 5.25%. Jadi semestinya langkah ini diambil oleh Federal Reserve kerana inflation yang melanda US juga begitu tinggi, iaitu paras inflation US hampir mencecah 10% pada tahun 2022 yang lepas. Jadi disebabkan dengan itu, Federal Reserve US tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa memadam api inflation di US dengan menaikkan kadar faedah serta-merta bagi melawan api inflation yang sedang marak di US bermula daripada tahun lepas. Jadi persoalannya, apa kena-mengena kenaikan kadar faedah yang begitu tinggi di US disebabkan inflation yang tinggi di US menyebabkan Bank Negara Malaysia juga mengambil langkah yang sama meningkatkan kadar faedah di sini. Jadi keputusan BNM untuk menaikkan kadar faedah ini adalah disebabkan untuk mengelakkan berlaku outflow of hot money ataupun berlaku pengeluaran duit panas daripada pasaran Malaysia, especially-nya dalam pasaran kredit, dalam pasaran bond, dalam pasaran saham, dalam pasaran futures yang akan keluar daripada pasaran Malaysia kerana kenaikan kadar faedah di US akan menyebabkan hot money pergi ke pasaran US kerana pasaran US memberikan pulangan kadar faedah yang lebih tinggi daripada Malaysia. Again, seperti yang saya bagi tahu tadi, bahawa kadar faedah di US pada masa ini ialah 5.25%, sedangkan di Malaysia adalah pada paras 3%. Jadi disebabkan US memberi pulangan kadar faedah yang lebih menarik, jadi semestinya ini boleh menyebabkan hot money yang ada dalam pasaran dan ekonomi Malaysia keluar. Dan apabila hot money ini keluar, jadi ini sebenarnya
sebenarnya akan menyebabkan fund manager ini daripada hot money ini akan menjual ringgit dan akan membeli US dollar, maka ini akan menyebabkan berlakulah kejatuhan dalam ringgit Malaysia. Seperti mana yang kita dapat lihat bahawa ringgit Malaysia jatuh dengan teruk pada penghujung tahun 2022 sehingga ke paras 4.75 ringgit untuk 1 dolar pada penghujung tahun 2022. Dan kemudian dilihat ringgit kembali mengukuh apabila Bank Negara juga turut mempertingkatkan kadar faedah di sini. Walau bagaimanapun kita dapat melihat pada tahun 2023 berlaku semula kelemahan dalam ringgit Malaysia. Jadi ini juga berkemungkinan besar adalah disebabkan dengan kenaikan kadar faedah yang terus berlaku di US. Jadi kita dapat melihat di sini bahawa kenaikan interest rate yang berlaku di US menyebabkan kenaikan yang berlaku dalam mata wang US dollar, seterusnya boleh juga menjatuhkan mata wang ringgit Malaysia, especially-nya jika berlaku pengeluaran hot money daripada pasaran Malaysia. Jadi seterusnya juga kejatuhan dalam ringgit Malaysia akan menyebabkan harga import, iaitu barangan ataupun servis yang kita dapat daripada negara luar, especially-nya yang dibayar dalam mata wang US dollar, akan menjadi lebih mahal, akan menjadi lebih tinggi. Jadi apabila itu berlaku, maka kadar inflation di Malaysia akan kembali meningkat disebabkan dengan kelemahan mata wang ringgit Malaysia sendiri. Jadi itulah pada pandangan saya, Bank Negara tidak mempunyai pilihan, especially-nya apabila Federal Reserve terus menaikkan kadar faedah. Bank Negara perlu bertindak untuk mengikut di belakang supaya rate differential itu tidak menjadi terlalu jauh, supaya ringgit Malaysia tidak melemah dengan teruk, yang mana ini akan menyebabkan import akan menjadi tinggi dan seterusnya akan mempertingkatkan inflation kembali di Malaysia. Alright, sebagai penutupnya, yang pertama, sama ada berlaku kenaikan dalam kadar faedah ataupun berlaku kenaikan dalam kadar inflasi, kedua-duanya memberikan kesan yang sama, iaitu mengurangkan kuasa beli pengguna. Again, sekiranya BNM tidak menaikkan kadar faedah, maka kita boleh menjangkakan inflation akan meningkat, yang mana inflation akan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Begitu juga sekiranya BNM menaikkan kadar faedah untuk menurunkan inflasi, kesannya tetap sama, iaitu mengurangkan kuasa beli pengguna. Jadi mana-mana satu pun keadaan, sama ada berlaku kenaikan kadar faedah ataupun berlaku kenaikan dalam inflation, kedua-duanya memberi kesan yang sama, mengurangkan kuasa beli pengguna. Jadi tak banyak beza sebenarnya di sini, kesannya tetap sama. Seterusnya, apakah yang boleh kita lakukan dalam persekitaran kadar faedah yang tinggi ini? Yang pertamanya, sekiranya kita mempunyai lebihan cash, kita boleh membayar hutang-hutang, especially-nya hutang-hutang yang kecil, hutang-hutang yang mempunyai interest yang paling tinggi, untuk mengelakkan kos pembayaran kadar faedah ataupun interest yang lebih tinggi dikenakan kepada kita. Yang keduanya, sekiranya kita berhasrat untuk membeli rumah ataupun untuk membeli kereta ataupun membuat hutang-hutang baru, maka ini bukanlah masanya untuk melakukan pembelian-pembelian tersebut, kerana pada paras kadar faedah yang tinggi ini, kos pembayaran pinjaman adalah lebih tinggi. Jadi sebaik-baiknya kita tangguhkan dahulu dan kita tunggu sehingga kadar faedah kembali turun untuk ekonomi Malaysia. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya sangat-sangat menghargai sokongan kawan-kawan, especially-nya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.